Pesawat udara tanpa pemandu UAV atau dikenali sebagai drone merupakan salah satu cabang aeroangkasa yang semakin mendapat perhatian dunia. Drone merupakan sejenis pesawat udara yang tidak memerlukan juruterbang untuk mengendalikannya. Pesawat ini boleh dikawal sama ada menggunakan alat kawalan atau boleh diterbangkan dengan menggunakan perisian kawalan kapal terbang yang dipasang di dalam pesawat tersebut. Hari ini, drone semakin luas digunakan bagi pelbagai tujuan seperti operasi mencari dan menyelamat, pengawasan sempadan, pemantauan trafik dan cuaca, bantuan memadamkan kebakaran, penggambaran serta dalam bidang pertanian. Hari ini, sektor pertanian juga telah mengalami perubahan seiring dengan penggunaan teknologi dalam bidang tersebut. Salah satunya ialah penggunaan drone dalam proses penanaman padi. Contoh yang jelas ialah seperti menggantikan kaedah penyeburan racun serangga secara manual. Kaedah penggunaan drone ini bukan sahaja mampu mengurangkan kebergantungan tenaga kerja, malah dapat menjimatkan kos dan masa. Penggunaan drone untuk menyembur racun bagi keluasan 1 hektar kawasan tanaman padi hanya memerlukan masa sekitar 20 sehingga 25 minit. Kaedah ini adalah lebih cepat jika dibandingkan dengan cara manual yang boleh memakan masa lebih daripada sejam untuk menyembur racun bagi keluasan yang sama. Sebagaimana maklum, drone juga boleh digunakan untuk menjaga keselamatan negara. Dalam hal ini, Polis Diraja Malaysia melalui Pasukan Gerakan Udara PGU telah menggunakan drone bagi membantu meningkatkan tahap keselamatan di kawasan sempadan seluruh negara, terutama di kawasan yang tidak berpagar. Okey, teknologi drone adalah merupakan sebuah teknologi terbaru yang mana kita sebagai pasukan keselamatan khususnya PDRM adalah mengikut teknologi semasa yang menggunakan teknologi drone. Saya suka nyatakan di sini teknologi drone adalah game changer, iaitu siapa-siapa yang memiliki, menguasai dan mahir dalam teknologi ini dia akan menang. Termasuklah penjenayah, jika ia juga memiliki teknologi ini dia akan menang. Pencegahan teknologi drone di sempadan amat berkesan, terutamanya oleh pasukan gerakan ARM, yang mana rondaan menggunakan drone boleh mencapai sehingga 10 km dan mengambil masa hanya 10 minit saja berbanding dengan penggunaan konvensional, berjalan kaki menggunakan berjalan kaki ataupun menggunakan kenderaan, yang mana setengah-setengah tempat itu tidak boleh diakses oleh drone. Dan jika berjalan kaki, ia akan mengambil masa sehingga 2 atau 3 jam, yang mana menggunakan drone sehingga 10 minit saja. Dan juga vantage point, kawasan yang untuk kita lihat dan kawal juga adalah lebih meluas. Apa yang pasti, penggunaan drone secara umumnya telah membantu Pasukan Gerakan Udara Polis Diraja Malaysia menjalankan tugas pemantauan dan pengawasan dengan lebih berkesan. Justifikasi pasukan keselamatan untuk menggunakan drone, iaitu teknologi terkini, adalah bagi mengecilkan capaian pemantauan untuk kawasan tanggungjawab yang lebih besar, pemantauan dari segi bird's eye view yang lebih efektif, respon time untuk suatu krisis tu lebih singkat, menjimatkan kos operasi berbanding pesawat udara. Contohnya menggunakan pesawat udara yang boleh makan kos sehingga 5 atau 6,000 sejam, yang mana menggunakan drone adalah jauh lebih murah dan mengurangkan risiko keselamatan kepada petugas keselamatan. Selain pada itu, ia juga akan mengurangkan penggunaan manpower kepada pasukan keselamatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM juga telah menggunakan teknologi drone bagi memantau kawasan banjir serta yang mengalami kebakaran di seluruh negara. Pertama sekali, drone ni adalah merupakan satu elemen yang baru dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, di mana teknologi drone ni kita dapat membantu komander operasi dalam membuat penilaian awal, size up untuk sesuatu bencana atau sesuatu kemalangan. Selain itu, dengan adanya drone, kita dapat mempercepatkan penilaian awal, seperti dapat aerial view
terhadap kesan keseluruhan operasi lah. Antara teknologi yang kita bawa bersama-sama dengan drone sekarang, pada masa ini kita mempunyai thermal image camera, di mana thermal image camera ni dapat membantu daripada segi pemantauan menggunakan thermal lah. Seperti kita sedia maklum yang semasa kebakaran gambut yang melanda negara pada 2020, kebakaran gambut ni kita dapat lihat dia hanya asap pada surface saja. So dengan adanya teknologi hotspot ni, kita boleh teknologi thermal image camera ni, kita boleh mengesan titik panas satu-satu kebakaran tu. So apabila kita dapat titik panas satu-satu kebakaran tu, maklumat-maklumat ni kita akan salurkan kepada komander operasi. Maklumat yang kita dapatkan seperti lat long, dan komander operasi akan membuat penilaian seterusnya sama ada akan membuat pemadaman seterusnya menggunakan ground ataupun menggunakan helikopter. Okey, dengan adanya teknologi seperti yang saya mention tadi tu, kita dapat menjimatkan masa dan menjimatkan kos keseluruhan operasi. Di mana sebelum ni kita akan spend almost 2 minggu, 3 minggu untuk satu-satu kebakaran hutan. Dengan ada teknologi drone ni, kita dapat jimatkan kepada 1 minggu je. Selaras dengan pembangunan drone yang semakin rancak, Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM telah berjaya mencipta dan menghasilkan satu drone kargo bersaiz besar pertama di Malaysia yang dikenali sebagai Sea Drone. Projek kargo drone ini merupakan sebuah projek yang bersifat kebangsaan, telah ditaja oleh Kementerian Pengajian Tinggi dengan hasrat untuk membina kepakaran dalam penghasilan drone. Projek ini telah menggabungkan kepakaran dari pelbagai universiti dan paling utama telah pelibatan dari 2 fakulti, iaitu Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan dan juga Fakulti Kejuruteraan Elektrik Elektronik. 2 fakulti ini telah bergabung bagi menghasilkan kargo drone yang berkeupayaan mengangkat 200 kg beban. Ini salah satu perkara yang kami sangat syukuri kerana hasil daripada kerjaan ini telah melahirkan kepakaran dalam aspek pembinaan kargo drone, dalam aspek kawalan kepada drone dan juga aspek pengurusan tenaga untuk kargo drone sendiri. Itu sejarah daripada maklumat awal kepada latar belakang projek ini dilaksanakan. Selain itu, projek ini berhasrat untuk melahirkan teknologi-teknologi yang lebih baik dalam teknologi drone, dan mudah-mudahan ia akan membina ramai lagi tenaga pakar dalam teknologi drone di masa akan datang. Walau berbeza warna, kita semua sama, bersatu kita takkan goyah. Setinggi-tinggi tahniah kepada yang berbahagia Datuk Suhaimi bin Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran Radio Televisyen Malaysia RTM, kerana telah menerima pengurniaan darjah dan pingat kebesaran negeri Melaka, iaitu Darjah Pangkuan Seri Melaka, yang membawa gelaran Datuk kepada penerima sempena hari jadi ke-74 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rostam. Tahniah Datuk Suhaimi bin Sulaiman daripada kami di RTM. RTM, teman setia anda. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati jalur gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan jalur gemilang. Kejayaan ini telah direkodkan dalam Malaysia Book of Records bagi kategori beban terberat yang boleh diangkat oleh sesebuah drone. Setelah bertukar lumus
dalam beberapa siri ujian, beberapa siri reka bentuk, beberapa penghasilan maklumat dan juga perbandingan teknologi, pasukan penyelidik telah bersepakat menghasilkan sebuah drone yang besar dan mampu mengangkat beban sebanyak 200 kg. Jumlah ini jika dibandingkan dengan berat manusia boleh dibandingkan kemampuan untuk mengangkat 2 orang manusia. Keupayaan kargo drone ini sendiri sebenarnya dengan berat tanpa muatan sejumlah 450 kg ditambah dengan muatan 200 kg, jumlah keseluruhan ialah kemampuan untuk mengangkat 650 kg. Jadi dengan melihat kepada perbandingan teknologi di luar negara juga, ini dilihat sebagai satu langkah pertama bagi melonjakkan nama Malaysia di peringkat mata dunia. Dengan keupayaan sebenar, anak tempatan menghasilkan teknologi bertaraf dunia. Bermula dengan aktiviti analisis dan reka bentuk, simulasi, fabrikasi, komponen, pemasangan, integrasi sistem dan pengujian terbang, semuanya telah dilaksanakan di dalam fasiliti makmal projek Seadrone yang berlokasi di kampus Indo. Dalam aspek pembangunan yang lebih baik kepada kargo drone ini ialah dalam aspek pemilihan bahan penghasilan kargo drone. Kargo drone ini telah dibina menggunakan aluminium. Di masa akan datang, aspek pemilihan bahan yang lebih ringan mungkin dapat dikenal pasti, dapat dilaksanakan ujian ke arah penambahbaikan reka bentuk yang sedia ada. Universiti Teknologi Malaysia UTM telah membangunkan sistem pesawat tanpa pemandu yang dikenali sebagai Jaga Drone. Jaga Drone ini merupakan aplikasi keselamatan bagi sistem pemantauan dan rondaan di dalam kampus UTM. Jaga Drone berfungsi sebagai responden paling awal kepada sebarang kejadian kecemasan di kampus. Amaran ini akan dicetuskan oleh aplikasi pada peranti mudah alih yang dibawa oleh pengawal yang bertugas. Pada tahun 2020, kumpulan penyelidik kami telah dipilih oleh pihak UTM untuk membuat satu projek yang kita namakan sebagai Jaga Drone. Jaga Drone yang seperti dilihat di sebelah saya ini. So ini adalah sebuah drone yang kita gunakan untuk melakukan pengawasan di sekitar kawasan kampus. Daripada drone ini kita dapat menghasilkan berbagai penyelidikan yang lain, dan pihak UTM sendiri telah memberi satu grant khas kepada kami yang kita panggilkan sebagai UTM Iconic. Jadinya selepas lebih kurang dalam masa 2 tahun hasil penyelidikan kami, ini adalah hasil yang dapat kita lihat, sebuah drone, dan di sebelah saya ini adalah yang kita panggilkan handheld device. Jadi handheld device ini adalah alat yang kita guna untuk mengoperasi drone. Jadinya handheld device ini akan dibawa oleh pegawai keselamatan ketika membuat rondaan. Sekiranya berlaku kecemasan contohnya, pihak pegawai keselamatan tadi akan menekan sebuah function di dalam handheld device ini yang kita panggilkan sebagai panic button. Jadi apabila panic button ini ditekan, drone akan terbang menghampiri kejadian kecemasan itu berlaku. Dan sekiranya ada berlaku kejar mengejar, drone akan terus mengikut ke mana pergerakan pegawai keselamatan ini. Terdapat beberapa fungsi lain dengan Jaga Drone ini. Contohnya follow me, iaitu drone ini akan boleh mengejar, recognize sebuah image dan mengejar ke mana saja image itu pergi. Contohnya penjahat ataupun penjenayah, ke mana saja dia pergi, selagi dia dapat detect and capture, dia akan terus mengekori ke mana pergi sekalipun. Selain daripada itu adalah image recognition, dan seterusnya adalah parameter surveillance yang kita lakukan secara berkala di UTM ini. Sebab untuk makluman semua, UTM ini kebanyakan kawasannya adalah hutan belukar dan sukar dimasuki untuk melakukan parameter surveillance.
Kejayaan membangunkan Jaga Drone ini juga merupakan usaha pembangunan dan penyelidikan UTM yang telah memberi peluang kepada para pelajar untuk terus mendalami bidang yang berkaitan dengan aero angkasa ini. Perlumbaan sukan pesawat tanpa pemandu UAV termasuk drone yang diterbangkan dengan menggunakan alat kawalan jauh kini semakin popular dan menjadi salah satu hobi yang semakin diminati ramai. Kini telah wujud beberapa komuniti pelumba sukan drone yang bergiat aktif membangunkan sukan drone ini. Saya minat dengan aktiviti RC ni sebab dia ada macam-macam jenis RC. Ada helikopter, ada kapal terbang, dan kapal terbang pula ada macam-macam jenis. Ada low wing, high wing, 3D plane, acrobatic. Banyak lagi jenis kapal terbang ni. Setiap satu jenis memang mencabar. So sebab tu saya betul-betul minat dengan dalam bidang RC nak main kapal terbang ni. Sebab semua jenis kita boleh cubalah. Dia betul-betul mencabar. Saya sebenarnya daripada kecil lagi saya memang meminati kapal terbang. Meminati kapal terbang. Mana-mana saya pergi, kalau lah saya nampak kapal terbang ke apa, saya akan duduk atau berdiri dekat situ sampailah kapal terbang tu dah hilang. Memang itu minat saya. Kalau ada exhibition aero angkasa punya exhibition ke apa, saya memang akan pergi. Ayah saya akan bawa. Sehinggalah minat tu sampai sekarang lagi sebenarnya. Cuma kita tak mampu nak jadi pilot. Jadi dalam 9-10 tahun yang lepas, saya cuba keluar modal sikit lah untuk membeli sebuah kapal terbang RC, dan saya nak tengok boleh ke tidak saya cuba. Dan daripada situlah minat saya makin mendalam, dan koleksi kapal terbang saya pun semakin bertambah lah hingga ke hari ini. Walau berbeza warna, kita semua sama. Bersatu kita takkan goyah. 76 minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, Ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744 7.44 malam. berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 p.m. Pada kebiasaannya, mereka yang meminati sukan ini akan berkumpul pada hujung minggu untuk menunjukkan kehebatan berlumba dan mengendalikan pesawat tanpa pemandu ini. Apa yang pasti, sukan ini semakin mendapat perhatian anak-anak muda, khasnya golongan pelajar. Bagi sesiapa yang mungkin ada minat nak berkecimpung dalam hobi ini, sebenarnya dari segi harga ataupun kos itu nombor satu lah. Kos adalah subjektif, tapi itu tak bermakna ia mahal. Mungkin hobi ni pernah mahal satu ketika dulu, masa zaman saya kecil-kecil dulu, hobi ni pernah dikategorikan sebagai hobi yang mahal. Okey, ramai yang tidak berkemampuan untuk berkecimpung dalam hobi ni. Tetapi sekarang permainan ni dia datang dalam pelbagai bentuk dan material. Kalau dulu semuanya kayu. Okey, tapi sekarang banyak jenis kapal terbang yang dibuat daripada gabus. Okey, foam. Bila foam ni kos dia lebih rendah dan sangat-sangat sesuai untuk beginners.
atau yang nak mulakan bermain RC ni. Sebab kalau kapal tu jatuh, gabus. Kalau kita jatuh, dia tak teruk rosak dia, dan senang untuk di repair balik apa semualah. Okey, cuma untuk permulaan dia punya, kita kena laburkan sikit duit dulu. Permulaan dia mahal sikit sebab dia melibatkan kena beli satu remote control ataupun radio dia. Yang kedua kena beli baterinya, dan ada benda-benda lain lagi untuk bermula menggiatkan diri dalam bidang RC. Dah ada ni, baru kita cari satu kapal terbang. Okey, kapal terbang jenis apa? Okey, kapal terbang ni dia macam-macam jenis ada. Okey, macam-macam bentuk, macam-macam rupa. Ada yang beginner punya level, ada yang intermediate punya level, dan ada yang expert punya level. Jadi kita tengok pada yang beginner. Beginner ni contohnya macam contoh paling baik saya boleh bagi ialah glider. Sebab glider ni dia macam bila kita terbangkan dia tak laju, dia perlahan dan mudah dikawal. Walaupun semakin popular, namun sukan ini berdepan dengan pelbagai cabaran, khasnya dari segi lokasi dan kos untuk menyelenggara pesawat alat kawalan jauh ini. Antara cabaran utama kami adalah tempat sebenarnya. Tempat untuk kami enjoy hobi kami. Sebagai contohnya, katalah macam sekarang ni dah berpuluh tahun pun kami flyer RC ni hanya berharap pada tempat-tempat kosong saja. Okey, kalau ada nampak satu kawasan tu dikosongkan, kami tahu akan ada pembangunan. Tapi sementara dia kosong tu, di situlah kami akan pergi dan terbang. Okey, terbanglah mungkin kalau lambat mungkin ada dalam setahun atau setengah-setengah tu berbulan-bulan, beberapa bulan saja. Kemudian bila dah mula naik apa-apa foundation bangunan ataupun rumah, kami akan mula berhijrah atau berpindah ke tempat lain pula. Okey, macam itulah selama ni. Okey, tak pernah berhenti daripada berpindah randah. Okey, itu antara cabaran utama kita orang. Cabaran yang kedua adalah dari segi kos untuk membeli ataupun nak maintain sesebuah jentera RC kita. Okey, andai kata ada berlaku kerosakan pada enjin ataupun apa-apa bahagian pada kapal terbang kami tu, dia punya spare part tu nak cari tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kalau ada pun mungkin mahal bukan mahal harga barang tu, mahal tu dari segi kos shipping, sebab dia kebanyakan daripada luar negara. Bagi pencinta hobi ini, tentunya mereka mengharapkan juga sukan ini mendapat pengiktirafan yang sewajarnya daripada pihak kerajaan. Bila sukan ini dikenali, maka daripada situ mungkin pihak-pihak atasan atau pihak kerajaan boleh menyediakan satu tempat yang spesifik, okey, untuk penggiat-penggiat hobi RC ni untuk beraksi. Baru-baru ini, kerajaan telah memperuntukkan RM5 juta untuk mewujudkan pusat kecemerlangan sukan drone. Semoga usaha ini dapat membantu melahirkan lebih ramai lagi pencinta sukan drone untuk terus memahirkan diri mereka dan mencipta nama dalam bidang sukan ini. Kemajuan teknologi drone bukan sahaja telah memudahkan kehidupan dan pekerjaan kita, tetapi juga telah mencipta beberapa peluang pekerjaan baharu kepada masyarakat dan kepada golongan pelajar dan belia pula. Kemajuan drone telah membantu mendidik dan memupuk pengetahuan yang lebih tinggi kepada golongan ini. Ini adalah selaras dengan hasrat pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET serta pembinaan revolusi industri 4.0.